Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi kuliah tafsir. InsyaAllah malam ni kita masuk surah yang ke-63, itu surah Al-Munafiqun, muka surat 554. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Surah Munafiqun ni, sebelum daripada ni kita baca surah Jumu'ah, menceritakan kepada kita tentang ahli kitab yang mana mereka tu telah mengkhianati amanah yang Allah SWT letak di atas bahu mereka. Amanah untuk membawa kitab Allah, amanah untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Mereka sebagai hamba Allah yang diarah oleh Allah SWT untuk beribadat, lalu mereka telah khianat, mereka telah menyeleweng sehingga hari yang Allah SWT tetapkan untuk mereka itu pada hari Jumaat, mereka tunda kepada hari Sabtu. Dan orang-orang beriman diarahkan oleh Allah SWT supaya menjaga solat Jumaat, supaya mereka tidak mengabaikan perintah-perintah agama yang lain, dan supaya mereka tidak menjejaki meniru jejak langkah ahli kitab. Kemudian surah Munafiqun ni Allah SWT dedahkan kepada orang-orang yang beriman tentang perangai sifat orang munafik, yang mana mereka ni bila saja ada dalam masyarakat Islam, maka banyak perkara ia terganggu. Mereka orang munafik ni luaran yang nampak begitu gemilang, tetapi batin mereka telah rosak. Cakap-cakap mereka tu nampak mereka ni nak kepada kebaikan, tetapi di sebalik itu mereka telah merancang melakukan banyak kejahatan. Mereka telah cuba menggugat orang-orang beriman daripada taat kepada Allah dan Rasul. Jadi surah ni mendedahkan kepada kita sifat-sifat orang munafik, yang mana kalau kita tengok pada surah ni, ia boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama daripada ayat yang pertama sehinggalah pada ayat yang ke-8, Allah SWT cerita kepada kita tidak kurang daripada 12 sifat orang yang munafik, orang yang tidak boleh diharapkan untuk membawa agama, malah mereka itu adalah perosok. Jadi Allah SWT memperingatkan kepada kita orang beriman, setidak-tidaknya ada 12 penyakit
12 kejahatan sifat-sifat mereka itu. Dan kemudian bahagian yang kedua surah ni daripada ayat ke-9 sampai ayat yang terakhir, Allah SWT mengingatkan kepada orang beriman ni supaya mereka sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa ingat kepada mati, dan untuk itu mereka diarah supaya menggunakan dengan sebaik-baiknya harta dengan diinfak di jalan Allah Ta'ala. Jadi surah ni diturunkan sekitar tahun kelima, ada yang kata tahun ke-6. Itu lepas daripada peperangan Bani Mustalik. Jadi surah Munafik ni Allah SWT menyebut pada ayat yang pertama, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang orang-orang munafik kepadamu wahai Muhammad, lalu mereka berkata, kami bersaksi bahawa engkau adalah Rasul Allah. Mana mereka ni mari menemui Nabi SAW, mengucapkan persaksian syahadah bahawa engkau adalah Rasul Allah. Jadi sifat orang munafik ni, itu mereka suka berbohong. Itu sifat mereka yang pertama. Jadi mereka seperti orang-orang lain, mereka meniru, mereka menyerupai orang-orang beriman dari segi percakapan mereka tu memberitahu bahawa kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Maknanya untuk mengukuhkan kedudukan mereka dalam masyarakat, tidak mereka menzahirkan iman mereka. Jadi mereka kata, mereka mengucaplah. Jadi zaman Nabi SAW, ketua golongan munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia orang asal Madinah. Dan sebelum kedatangan Nabi SAW, seperti yang kita baca dalam sirah, dia ada dua golongan, Aus dan Khazraj, yang sentiasa berbalah, berlaku peperangan, yang mana dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala kata, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kamu berada di tepi jurang api neraka, lalu Allah SWT menyelamatkan kamu. Maknanya sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka tu berada dalam keadaan sesak, mereka berada dalam keadaan berbalah, bertekar, berperang, putus silaturahim. Maka Nabi SAW mari menyatukan mereka. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kamu dengan sebab nikmat Allah SWT, maka jadilah kamu bersaudara. Jadi bila mana Nabi tiba di Madinah, Nabi sebagai muhajirin, dan orang Madinah ni sebagai orang Ansar, orang menolong, orang jadi tetamu, maka lenyaplah identiti Aus dan Khazraj. Mana hak timbulnya adalah golongan Ansar, dua golongan muhajirin dan golongan Ansar. Jadi Aus dan Khazraj ni hilang. Tetapi orang-orang munafik ni dia tetap cuba, kalau berlaku perbalahan di kalangan orang-orang Ansar sendiri, mereka akan bangkitkan semangat bahawa kamu orang Aus, kamu orang Khazraj. Jadi pakak-akak kedudukan masing-masing. Jadi Nabi SAW cuba dengan arahan daripada Allah SWT mempersaudarakan orang beriman ni ada hanyalah Ansar, muhajirin dan Ansar. Bukan Nabi nak melenyapkan identiti kaum, tidak, tetapi perkumpulan berasaskan kepada kabilah, yang mana kabilah dulu pernah berbalah, maka Nabi SAW nak hapuskan, supaya orang Madinah ni, dia rasa dia Madinah, dia tetamu. Jadi bila kata tetamu ni, malulah kepada tuan rumah ni, dia mesti malu kepada tetamu yang mari. Jadi kalau Aus dan Khazraj masih lagi bertengkar, maka malulah kepada orang-orang muhajirin ni. Dan orang-orang munafik ni, yang mana telah kita beritahu sebelum pada ni, mereka adalah tali barut kepada Yahudi. Dan sebelum daripada Nabi SAW ni, mereka hampir-hampir nak memahkotakan
nak lantik Abdullah bin Ubay bin Salul ni menjadi ketua orang Madinah. Jadi bila Nabi SAW tiba di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ni memusuhi Nabi sebab apa? Sebab rancangan dia nak menjadi ketua kepada Aus dan Khazraj tergendala. Cita-cita dia tu hilang. Jadi Nabi SAW hari itu dia bukan hanya nak membaiki hubungan antara Aus dan Khazraj, dan bukan untuk semata-mata menjadi ketua, tidak, tetapi atas dasar Rasul Allah Ta'ala untuk membimbing manusia, maka semua terima. Nabi SAW sebagai ketua, sama ada orang Madinah sendiri, orang Mekah sendiri, ia hijrah, ataupun orang Madinah, semua setuju bahawa Nabi SAW sebagai Rasul Allah, pembimbing manusia, maka Nabi menjadi ketua negara. Tetapi golongan munafik ni tetap melakukan macam-macam rancangan jahat untuk menghalang daripada Islam tersebar, Islam menjadi kukuh di tanah Arab, terutamanya di Madinah. Jadi orang-orang munafik ni, mereka berpura-pura di hadapan Nabi sebagai orang beriman. Mereka berpura-pura setuju dengan kepimpinan Nabi, tetapi mereka ada banyak rancangan. Mereka cuba menggagalkan peperangan Uhud. Mereka buat lari 300 orang hok ikut Nabi. Hok ikut Nabi tu kira 1000 orang, mereka berjaya buat kelip 300 orang. Menyebabkan tak ramai tinggal dalam peperangan Uhud itu. Itu di antara kejahatan mereka. Jadi dalam ayat ni, idza ja'akal munafiqun, Nabi SAW diberitahu bila mana datang kepada kamu orang-orang munafik, yang mana mereka tu mengaku bahawa kami ni mengakui engkau adalah Rasul Allah. Golongan munafik ni dengan zahir hati mereka, dengan zahir kata-kata mereka, mereka mengakui Nabi SAW itu sebagai Rasul Allah. Tetapi dalam hati mereka, mereka tidak terima. Sebab apa? Sebab kerana menghalang mereka daripada mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kira-kira taraf Nabi kepada mereka itu sebagai perampas, orang menupah, ia telah menjajah, ia telah merampas kedudukan mereka. Tetapi oleh kerana mereka ni nak jaga kepentingan mereka dan mereka nanti peluang untuk bertindak, maka terpaksalah mereka tu berolok-olok, mereka berpura-pura menerima kepimpinan Nabi, sebenarnya tidak. Jadi mereka mari mengaku Nabi SAW itu sebagai Rasul, tetapi dalam hati mereka tidak. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah SWT mengetahui bahawa engkau benar-benar Rasulnya. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu syahadah mereka itu adalah palsu. Allah Ta'ala kata, kami mengetahui, Allah mengetahui engkau Rasul Allah. Maknanya Nabi SAW sebagai Rasul dari pihak Allah Ta'ala ni tidak perlu kepada penyaksian daripada golongan munafik. Sebab apa? Sebab pengakuan Nabi SAW sebagai Rasul ni, dia bukan semata-mata pengakuan, tetapi dia kena mari daripada lubuk hati. Yang mana hari ini orang panggil syahadah untuk menyatakan Islam. Islam tu maknanya penyerahan diri, submission, patuh sepenuhnya, menerima dan bersedia untuk menjunjung segala perintah-perintah Allah, bersedia untuk melaksanakan segala kehendak-kehendak Allah SWT, bersedia untuk berada di belakang Nabi, mempertahankan negara Madinah daripada ancaman mana-mana pihak. Itu pengertian sebenar ucapan syahadah. Jadi Allah SWT mengetahui bahawa engkau ni, wahai Muhammad Rasul Allah Ta'ala, dia tidak perlu kepada penyaksian daripada orang munafik. Sebab penyaksian orang munafik itu dia kosong, tidak mari daripada lubuk hati, bukan daripada iman mereka, dan tidak akan menatijahkan apa yang menjadi tuntutan kepada syahadah. Jadi kita belajar dalam bab syahadah ni, bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia akan mari selalulah semaya 5 waktu, puasa, zakat, haji, berjihad di jalan Allah Ta'ala,
menegakkan syiar agama Allah, membela Rasul. Jadi semua perkara tu dia akan mari. Segala perintah Allah SWT, segala perintah Nabi mestilah dilaksanakan. Itu makna syahadah. Jadi syahadah tu kita kata kak lah, pengakuan kita, tanda kita menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Boleh ISIS keping tak? Maka kita tertakluk kepada negara yang mengeluarkan IC tersebut. Kita menjadi warga negara. Jadi begitu juga kita mengucap dua kalimah syahadah ni, berarti kita menjadi mukmin, muslim. Ia patuh, ia bersedia melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Jadi Allah SWT tidak perlu kepada penyaksian daripada orang munafik, sebab penyaksian mereka itu tidak mari daripada lubuk hati. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Ta'ala sendiri menyaksikan bahawa orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Maknanya benar-benar berdusta ni, mana mereka tidak mengakui dengan sebenar-benarnya apa yang mereka lafazkan. Maknanya mereka menolak kerasulan Nabi SAW. Mereka masih lagi dalam keadaan kufur. Mereka tu menjadi tali baru kepada Yahudi. Mereka ni nak jaga kepentingan mereka. Jadi Allah Ta'ala menyaksikan bahawa orang-orang munafik ni, mereka tu berdusta dalam kata-kata mereka. Mereka tu mengakui Nabi sebagai Rasul. Nabi sebagai Rasul tu benar dah kedudukan pada kenyataannya. Jadi orang munafik kata Nabi sebagai Rasul Allah itu benar pada hakikat kenyataan kedudukan Nabi. Tapi dia jadi salah, jadi dusta sebab mari daripada orang munafik yang tidak ikhlas beriman. Betul dah kedudukan Nabi sebagai Rasulullah tu, tetapi oleh kerana pengakuan tadi hanya sekadar di bibir, tidak mari daripada lubuk hati, itu semata-mata ucapan seorang munafik, dikira sebagai dusta. Sebab apa? Sebab tidak kesusulan ia sepatutnya. Bila orang tu mengucap dua kalimah syahadah, maka mestilah dia ikhlas dalam pengakuan dia, ikhlas dalam semaya dia, ikhlas dalam sedekah, dalam zakat dia, dalam puasa dia. Tetapi orang munafik tak ada. Dia duduk dalam kumpulan orang beriman, mereka kata mereka beriman dah. Lepas bijaknya lakonan mereka ni sehingga orang-orang kafir ni bimbang. Orang kafir ni bimbang. Betul kau kamu masih lagi sebagai orang kafir tidak berpihak kepada Muhammad? Mereka akan kata qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jangan bimbang, kita masih lagi bersama dengan kamu, kita hanya mempersendakan Muhammad dan pengikut-pengikut dia. Tu dia punya lakonan mereka tu hebat. Lakonan mereka tu hebat. Mereka berpura-pura di hadapan Nabi sehingga pokok kafir mereka, pokok munafik mereka pun bimbang. Takut-takut mereka telah jadi orang beriman. Sebab itulah berlaku ni dia sifat nifak tu. Sebab itulah kita tak pelik. Cerita ni pakai tudung, cerita ni tak pakai tudung, cerita ni semaya, cerita ni tak semaya. Bukan bagi lakon dia. Maka kita pun kena faham juga dari segi falsafah kehidupan kita ni. Dah. Orang kata dunia ni hanyalah lakonan. Itu falsafah tak betul. Salah. Dunia ni realiti. Kalau sebenarnya falsafah orang beriman bila hidup atas dunia ni tempat ujian. Bukan dunia ni hanya sandiwara dah. Dunia ni tempat lakonan tidak. Dunia pentas lakonan dah. Bukan. Dunia ni betul-betul. Dunia ni betul-betul kita memainkan watak kita, menzahirkan watak kita. Kita tidak boleh berpura-pura. Itu sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila kata uji betul lah. Uji atas benda betul. Bukan uji lakonan tidak. Betul-betul uji. Bukan audition. Betul-betul kita buat tu mesti kena ikut skrip Allah Ta'ala. Perjalanan kita tu hendaklah ikut buku teks Allah Ta'ala. Satu persatu Allah kata semaya, zakat, haji, puasa, berakhlak mulia, menjauhi akhlak yang tercela. Kena ikut tu. Kena jaga adab tu, adab ni.
kena menyempurnakan hak tu, hak ni, tanggungjawab kita pada orang tu, pada orang ni. Itu skrip ataupun buku teks yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Sebab kita ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala nak uji kita, nak tengok. Jadi dunia ni bukan lakon ni. Orang lain berlakon, kita orang beriman tak boleh berlakon. Kena ikhlas. Hidup ni sekali dah. Walaupun hidup ni sebagai tempat ujian, tetapi dia bukan cuba-cubaan. Tidak. Terang ni tak boleh. Dia kena betul-betul. Bukan kata terang semaya. Tak. Betul-betul semaya. Setengah benda tu boleh kita terang. Tak. Jadi kau tidak. Sebab kita nak proses pada pandai ni kena terang, kena cuba. Tapi dia kena betul-betul. Supaya kita nak akad nikah lah. Dia tak boleh dah main cetera jawab sekali. Tak. Pakai jola selalu. Sebab nak akad nikah ni bukannya payah. Orang nak timbang. Tak. Bukannya payah. Dia tak ada main cetera sekali dulu. Tak. Pakai jola selalu. Tak. Jadi Allah SWT menyaksikan bahawa orang-orang munafik itu dia benar-benar berdusta. Maknanya dalam pengakuan mereka tu beriman kepada Allah SWT, mereka tu bohong. Sebab apa? Sebab tidak terbukti mereka tu mematuhi perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yura'una an-nas, mereka tu menunjuk-nunjuk kepada manusia dengan ibadat mereka. Dan mereka tu tidak wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Mereka tu tidak pergi menunaikan sembahyang melainkan dalam keadaan mereka bermalas-malasan. Malah liak, ke tangguh dah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Taala kata wala yunfikuna illa wa hum karihun. Mereka tidak suka membelanjakan harta melainkan dalam keadaan mereka terpaksa. Jadi itu tanda-tanda orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Mereka golongan munafik, tidak ikhlas dalam beriman kepada Allah SWT. Jadi dalam ayat yang pertama ni Allah SWT menyatakan bahawa mereka tu sifat orang munafik ni, mereka berdusta dalam syahadah mereka. Sifat yang kedua, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka itu menjadikan sumpah. Sumpah mereka telah jadikan sebagai perisai. Maknanya ucapan mereka bahawa kami ni orang beriman, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, itu tidak lain melainkan sebagai perisai, pelindung mereka. Daripada apa? Daripada mereka ni diambil tindakan oleh Nabi. Sebab kalau mereka ni orang kafir, mereka tak layak nak duduk di Madinah. Dan mereka kena bayar jizyah lah macam-macam. Kalau mereka ni jelas mengikut orang Yahudi telah khianat, mereka pun akan diusir daripada berada di Madinah. Sebab mereka tali baru orang-orang Yahudi, orang-orang yang membocorkan maklumat kepada Yahudi. Jadi kalau mereka kata mereka ni kafir, sebagai orang pengikut Yahudi, mereka juga akan diusir, diambil tindakan terhadap mereka. Lalu untuk menjaga kedudukan mereka di Madinah, supaya mereka tu memperoleh juga, kalau kata orang bagi ghanimah mereka pun dapat, orang bagi gotu mereka pun dapat juga, maka terpaksalah mereka berpura-pura mengatakan mereka tu beriman. Jadi mereka telah menjadikan sumpah mereka ni sebagai junnah. Junnah ni mana perisai. Junnah, jangan tukar dengan jannah. Jannah tu syurga, kebun syurga. Kalau kata jinnah tu gila ataupun jin betina. Jadi bahasa Arab ni dia istimewa. Junnah, jinnah, jannah. Dia daripada perkataan jannah ni makna menutup. Menutup. Jannah ni maknanya orang duduk dalam kebun. Dalam syurga tu mana kebun-kebun lah, pokok-pokok banyak. Jadi dia duduk dalam kebun, dalam syurga dia tu, orang luar tak nampak. Dengan sebab pokok yang rimbun apa semua, penuh dengan buah-buah, dengan daun-daun.
dah yang lebat, maka orang luar tak nampak. Tu dipanggil jannah. Jinnah ni mana jin tu kita tak nampak jin. Kita tak nampak jin. Ataupun jinnah tu dengan mana gila. Gila ni mana tak nampak lah. Ataupun kita tak nampak dia nampak. Tepi traffic light tu kita tengok orang gila kat dia tulis kau tu ni dak. Banyak benda yang dia nampak kita tak nampak. Tu jinnah. Mana dia tak boleh mikir dah. Junnah ni pula mana perisai. Nyangga. Dia pergi ada perisai. Mana yang musuh tidak dapat menebusi kita dengan pedang dia, dengan tombak dia. Itu beza junnah, jannah, jinnah. Jadi mereka telah menjadikan sumpah mereka itu sebagai perisai. Fasaddu an sabilillah. Maka dengan sebab itulah mereka itu terhalang daripada jalan Allah. Maknanya untuk mereka jadi orang beriman, masuk dalam syurga, mendapat redha Allah Ta'ala boleh sangat. Tetapi oleh kerana mereka selalu suka bersumpah, sikit-sikit bersumpah, bersumpah di hadapan Nabi untuk membuktikan bahawa mereka ni orang beriman. Jadi Nabi ni dia tidak perlu kepada sumpah yang banyak kali daripada seorang tu, bahawa mereka ni beriman, bahawa Nabi tak kacau mereka. Tidak. Orang beriman ni dia tidak banyak bersumpah. Tapi orang-orang munafik ni untuk mengukuhkan kedudukan mereka supaya mereka tetap diterima oleh masyarakat Islam, maka mereka menggunakan sumpah mereka. Jadi oleh kerana mereka letak sumpah tu banyak, mana sumpah tu kira-kira bagi mereka dapat menyelamatkan diri mereka daripada diganggu gugat, dihukum oleh Nabi. Mereka jadikan sumpah tadi penyelamat mereka untuk tidak menjadi Islam. Maka mereka fasaddu, mereka tu sendiri menghalang diri mereka daripada menjadi Islam. Jadi sepatutnya mereka telah jadi Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Tetapi oleh kerana mereka ni berkali-kali sikit-sikit bersumpah dan mereka tidak ikhlas dalam pengakuan mereka, maka sumpah mereka tu menjadi sebab untuk mereka tidak mendapat hidayah Allah SWT sebagaimana sepatutnya. Begitu juga sumpah ni juga mereka telah jadikan sebagai penyelamat mereka daripada diambil tindakan oleh Nabi. Seperti kita sebut tadilah, dengan bersumpah tu mereka telah cuba melindungi diri mereka tu daripada diambil tindakan oleh Nabi disebabkan kekufuran mereka. Jadi kalau mereka kata dengan jelas bahawa kami tidak beriman, maka lainlah layanan Nabi kepada mereka. Tapi oleh kerana mereka ni nak tetap berada dalam majlis-majlis Nabi, nak berada bersama dengan Nabi dalam masjid, nak berada bersama dengan orang mukmin di pasar-pasar, di kedai-kedai, terpaksalah mereka bersumpah bahawa mereka tu sebagai seorang Muslim. Jadi dengan sebab sumpah mereka tadi, mereka sendiri terhalang daripada menjadi seorang Muslim yang ikhlas kepada Allah SWT. Sebab tidak ada keinginan dalam diri mereka tu untuk menjadi orang-orang Islam seperti mana orang mukmin yang lain. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Maknanya mereka telah bersumpah dengan begitu banyak sekali di hadapan Nabi, di hadapan orang beriman, dan tidak lain daripada tujuan mereka bersumpah tu adalah untuk menyelamatkan diri mereka daripada diambil tindakan oleh Nabi. Maka dengan sebab itulah mereka tidak mendapat hidayah. Maka Allah Ta'ala kata perbuatan yang mereka lakukan itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Mana apa? Sebab berbohong atas nama Allah. Sebab bila bersumpah ni mesti disebut atas nama Allah. Dan bila sebut atas nama Allah Ta'ala dan tidak buat mengikut hak nama Allah, maka dia sebagai orang yang paling jahat. Sebab kalau dia kata aku beriman pada Allah,
sedangkan tidak. Mana dusta lah. Dia lahir daripada perbuatan tadi, ucapan yang tidak ikhlas tadi, maka lahirlah macam-macam kejahatan. Maknanya mereka masih lagi setia kepada orang Yahudi. Mereka masih lagi berpakat, berkonspirasi dengan golongan munafik yang lain untuk menentang Nabi. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata buruk sekali perbuatan yang mereka kerjakan, yang mana itu berpunca daripada hati mereka yang kufur kepada Allah SWT. Ayat yang ketiga ni Allah Ta'ala cerita tentang sebab kepada mereka tu, mengapa mereka tu berani berdusta atas nama Allah, berani bersumpah palsu. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Perbuatan itu buruk kerana mereka itu mengaku beriman. Mereka mengaku mereka beriman, kemudian mereka kufur, lalu dicop di atas hati-hati mereka, mana mereka kekal dengan kufur. Mana Allah Ta'ala telah cop, telah tutup, telah kunci hati mereka tu, yang mana mereka tidak ada kemungkinan lagi untuk beriman kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab bila mana mereka tu bersumpah dengan banyak sekali, berkali-kali bersumpah di hadapan Nabi bahawa mereka tu sebagai orang beriman, dan tidak membuktikan sumpah mereka tu sebagai benar, maka dengan sebab tu mereka mempermain-mainkan nama Allah Ta'ala, maka Allah SWT kuncikan hati mereka. Ini sunnatullah. Mana seorang tu dia nak dapat hidayah mudah sebenarnya. Asalnya manusia tu mudah untuk mendapat hidayah, asalkan mereka tu ikhlas, mana betul molek. Sebab Allah Ta'ala nak ni kita ucap 2 kalimah syahadah ni mari daripada lubuk hati kita, atas dasar pengakuan bahawa aku benar-benar ya Allah beriman pada Engkau. Bukan kata beriman tapi tak tahu gos sekarang. Jadi kita ditutup ucap 2 kalimah syahadah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya kita mengucap 2 kalimah syahadah ni, dia bermula daripada ilmu. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala tu esa, maka kita pun katalah fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah Allah Ta'ala tu esa, tiada Tuhan melainkan dia. Maknanya ucapan 2 kalimah syahadah ni dia kena bermula daripada ilmu. Kita tahu Allah Ta'ala tu Maha Esa. Jadi orang ni, orang munafik ni, oleh kerana mereka beriman dan mereka tu tidak beriman dengan ikhlas, kemudian mereka tetap kufur, maka Allah SWT cop di atas hati mereka. Sebab apa? Sebab pada ketika mana mereka tu beriman, masyarakat Islam terima mereka tu sebagai orang beriman. Ataupun ketika mana mereka tu mari mengakui kepada Nabi bahawa mereka tu sebagai orang Muslim, mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah Ta'ala, maka Nabi dengan penuh minat, Nabi dengan penuh bersungguh-sungguh mengajarkan kepada mereka tu Islam. Bila dia ni main ngucap 2 kalimah syahadah, maka masyarakat Islam, para sahabat, orang beriman bergembira, suka. Lalu masing-masing itu nak bimbing. Jadi waktu mereka ucap 2 kalimah syahadah tu, orang lain gembira, orang lain memberi kesungguhan untuk membimbing mereka, tapi mereka tu seolah-olah tunggil punggung lah, ataupun mereka tu tanya je. Jadi sahabat Nabi bersungguh-sungguh ajar satu persatu Islam tu kepada mereka, tapi oleh kerana syahadah mereka tu palsu, jadi mereka tu balik semula pada kufur. Jadi mereka mempersendakan pula Nabi ajar gini-gini, paling daripada Nabi, mereka bantah, mereka memperolokkan, mereka mendustakan apa yang Nabi beritahu pada mereka. Jadi pada ketika mereka ucap 2 kalimah syahadah, maka mari lagi hidayah pada mereka tu. Hidayah adalah bentuk pengajaran daripada Nabi, bimbingan daripada Nabi, bimbingan para sahabat. Tapi mereka tetap kufur, maka sebab itulah
balasan daripada mereka tu mempermainkan dua kalimah syahadah, mempersendakan kesungguhan orang beriman, kesungguhan Nabi, maka Allah SWT cop fatubi'a ala qulubihim, dicop atas hati mereka tu, mana mereka kekal sebagai orang kufur. Fahum la yafqahun, maka dengan sebab itulah mereka tu menjadi orang yang tidak dapat memahami. Maknanya mereka tidak faham hakikat iman. Hakikat iman ni bila dia kekal kukuh dalam hati, maka dia akan melahirkan pengorbanan. Macam para sahabat lah. Dah. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah tu, Nabi ajak perang, dia pergi perang. Dalam sirah banyak kita baca macam seorang sahabat tu, tak silapnya nama Hanzalah. Dah. Dia malam tu sebagai pengantin, esok tu dia pergi perang. Dalam keadaan tu sepak mandi junub, pergi perang, mati syahid. Mana keyakinan dia tu kepada Allah SWT, walaupun dia baru nikah. Begitu juga sahabat Anas bin Nadir. Anas bin Nadir ni dia dia telah berjanji kepada Allah dan Rasul, itu setelah dia dapat tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dalam peperangan Badar, dia tidak dapat menyertai. Bila Nabi balik tu, dia rasa kecewalah. Peperangan pertama Nabi pergi perang, tiba-tiba dia tak ada. Kemudian dia pun berjanji, ya Allah, kamu tidak akan lihat aku ni, melainkan setiap kali Nabi ajak pergi perang, aku akan ada dalam peperangan. Jadi bila tiba peperangan Uhud, dia pun pergi. Dia pergi perang. Dia pergi perang tu, lawan musuh betul-betul, sehingga di tubuh dia tu ada belaka bekas tetok pedang, bekas tikam pedang, tikam panah, tikam tombak, ada belaka, sehingga beliau tidak dapat dikenali. Tak cek rupa dia. Dah. Hanya yang kenal dia siapa dia? Adik perempuan dia. Maknanya dia tu yakin janji Allah Ta'ala. Setengah sahabat kata, aku tercium bau syurga di balik bukit Uhud. Jadi dia pergi perang. Itu bila orang tu benar-benar beriman kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan tambahkan hidayah untuk dia. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang orang-orang yang menerima hidayah, maka kami akan tambah hidayah kepada mereka, dan Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka tu sifat takwa. Tapi orang ni kalau dia mengucap beriman pada Allah Ta'ala, kemudian dia kufur semula, maka Allah Ta'ala cop hati dia. Itu peraturan Allah Ta'ala. Maknanya bila kita telah dapat hidayah daripada Allah SWT, kita kena terima lah. Bila kita terima hidayah daripada Allah SWT, Allah SWT akan tambah hidayah kita. Macam pemuda Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala kata, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka itu adalah satu kumpulan pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka kami tambah hidayah pada mereka. Jadi kalau mereka tambah hidayah tu, Allah Ta'ala tambah hidayah pada mereka tu, mana mereka keluar menyelamatkan diri mereka, bersembunyi di dalam gua. Maknanya mereka mengucap dua kalimah syahadah, beriman pada Allah Ta'ala. Bila mana mereka terima iman dengan sepenuhnya, maka mereka diberi kekuatan, maka mereka berusaha untuk jaga iman mereka. Jadi itu peraturan Allah Ta'ala dalam bab hidayah. Kalau kita jelas dah dapat hidayah, tapi kita mempermainkan hidayah, seperti mana orang munafik ni mempersendakan hidayah Allah Ta'ala, maka Allah SWT kunci hati mereka, sehingga mereka tidak dapat berfikir dengan betul, sehingga mereka ni tidak mendapat hidayah, tidak dapat memahami bahawa agama ni mudah saja untuk diikuti. Peraturan Allah SWT mudah sangat untuk dilaksanakan. Maka sebab itulah orang Yahudi ni dia sama seperti orang-orang munafik yang kita baca dalam surah Saf ni,
falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila pada mereka tu tewing, menyeleweng, maka Allah SWT akan menyesatkan lagi mereka. Mana tak pandai lah. Seorang tu mempermainkan ucapan 2 kalimah syahadah. Dia kena terima betul-betul dengan ikhlas. Kemudian ayat yang ketiga tadi Allah Ta'ala cerita kepada kita punca mereka menjadi munafik adalah kerana mereka tu mempersendakan iman. Mereka tidak serius dalam beriman, mereka kembali kepada kufur, lalu Allah Ta'ala cap atas hati mereka. Kemudian ayat yang keempat ni Allah SWT beritahu kepada kita orang-orang munafik ni tak ada guna sedikit pun dalam masyarakat. Walaupun zahir nampak molek, tapi sebenarnya tak boleh nak tupai sikit abu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik kepada tubuh badan mereka. Maknanya tengok ke tubuh mereka tu, kalau pergi perang ni, gagah ni. Boleh akak pedang, boleh pecuk kuda, boleh berlari, boleh menetak musuh. Mana tengok pada tubuh mereka tu, kelihatan gagah, kelihatan perkasa, menggerungkan musuh. Mana semua orang sukalah nak seperti dia tu, gagah, hebat. Itu zahir mereka yang nampak hebat. Tambah pula, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Bila mana mereka tu berkata-kata, kamu mendengar pula kata-kata mereka. Maknanya ucapan mereka tu berdegar-degar, dengan penuh semangat, membakar, dengan motivasinya, dengan kesungguhan dalam berkata-kata tu berapi-api cakap. Naik semangat belaka. Kalau dalam bab memberi semangat ni, meremai habis bulu roma dengar. Kata-kata dia tu semua terpegun, semua kata bagus, hebat ucapan ni. Tak pernah orang lain berucap seperti ni. Sebab apa? Sebab kalau mereka berjanji, maknanya bila katalah Nabi ajak orang-orang beriman supaya pergi berjihad, jadi dia ni dulu akan kata, bapa kita tak seginya, inilah peluang kita nak mati syahid. Kita nak pergi perangnya, kita bukan orang penakut, kita kena pertahankan negara kita. Berdegar-degar kata-kata mereka tu. Tapi tidak ada guna sedikit pun. Sebab apa? Sebab kata-kata mereka tu hanya fasih pada lidah, manis pada pendengaran. Sebab tidak diikuti dengan tidak disusuli dengan perjuangan, dengan tindakan. Seperti dalam surah Saf kita baca baru ni lah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar benarlah kemurkaan di sisi Allah Ta'ala kamu mengucapkan apa yang kamu tidak katakan. Allah Ta'ala sifatkan mereka tu ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka itu seolah-olah seperti kayu-kayu yang tersandar. Kayu-kayu yang sandar ni, kayu ni biasanya kalau kita tebal pokok, kita ambil kayu itulah akan jadi tiang. Kayu itulah akan jadi frame pintu ke, nyenda pintu ke, kayu itulah orang buat kakak bumbung. Ada guna. Tapi kayu ni dia hanya sandar dinding. Tak boleh nak buat apa. Kalau orang kata tu nak agak dia kayu tu sandar. Tak boleh nak buat apa tu. Gelonggung dalam. Tak boleh nak buat apa. Buruk dalam. Jadi orang munafik lagu tu lah tengok keluar, buruk rupanya. Mana orang tengok kayu comel tu. Kalau buat kakak tak. Dia kawan ni kata, nampak comel, dalam tu buruk tu. Anak-anak tu. Jadi orang munafik lagu tu lah. Dari segi rupa mereka tu dengan tubuh sadu. Kata-kata ia bersemangat. Sebenarnya hati mereka tu pengecut. Kecut hati mereka tu takut. Dan Allah Ta'ala telah sifatkan sifat mereka sebagai pengecut ni dalam surah yang kita baca itu surah Hasyr. Surah Hasyr tu lah, yang mana kita telah baca Allah SWT gambarkan orang-orang munafik ni, dia pernah memberi janji manis kepada orang Yahudi. Dia kata orang Yahudi mu jangan bimbang, kalau Nabi nak serang mu, pokok kita ada. Itu dalam surah
surah Hasyr kita baca dulu. Daripada ayat yang ke-11 sampailah ayat yang ke-16. Tu cerita tu duduk situ, kita baca dah. Jadi mereka tu seperti kayu yang tersandar, tak boleh nak buat apa. Duduk situ tunggu nak bakar sebagai kayu api. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira segala pekikan itu mengenai mereka. Jadi mereka ni sentiasa dalam keadaan cemas. Maknanya kalau Sayyidina Umar nak jekah tu, dah bunyi dengar suara Sayyidina Umar tu, mereka rasa mereka tu dimarahi. Sebab mereka orang yang ada buat salah ni, dah dia dalam keadaan takut semacam. Jadi kalau ada suara jeritan, suara kita kata suara ngepek, dah pemimpin kata Nabi marah, Nabi ngepek kau, Sayyidina Umar ngepek kau, Sayyidina Umar jekah kau, mereka rasa kena kaku ni. Dah sikit-sikit mereka rasa ditujukan kepada mereka, padahal tak pun. Jadi mereka cepat terasa menggambarkan bahawa ni mereka dalam keadaan ketakutan. Jadi orang yang tak bersalah ni, orang yang bersalah ni, dah walaupun orang lain buat salah, tapi oleh kerana dia sudah biasa dah dengan kesalahan-kesalahan, tak marah kau dia pun dia terasa. Tu dia punya sipir orang manusia. Sebab dia sentiasa bersalah tu, dia sentiasa ketakutan. Sehingga orang duk ngepek pada orang lain, dia terasa. Mudah. Mudah dia terasa, padahal tidak tuju ke dia. Jadi Nabi SAW diberi peringatan oleh Allah SWT, humul adu, mereka itulah musuh. Jadi walaupun mereka tu bercakap dengan begitu lunak sekali, dah mereka tu bercakap dengan penuh semangat, mereka tu berada bersama dengan kamu, Allah SWT memperingatkan kepada Nabi, mereka tu sebenarnya musuh, fahzarhum, maka berwaspadalah. Maknanya hendaklah engkau berhati-hati dengan orang yang bercakap berdegar-degar ni, orang-orang yang bercakap dengan semangat, orang-orang yang mudah kamu tertarik dengan rupa paras mereka. Mereka tu sebenarnya orang yang ditakuti, kerana mereka ni banyak tipu muslihat. Jadi itu peringatan Allah SWT kepada Nabi dan juga kepada orang beriman supaya berwaspada dengan orang munafik. Qatalahumullah, semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Mana mereka ni tidak ada harapan untuk dibaik pulih. Sebab apa? Sebab mereka tidak ikhlas dalam ucapan kata-kata mereka. Mereka sentiasa menyekak orang lain daripada jalan Allah SWT. Allah Ta'ala kata qatalahumullah, semoga Allah Ta'ala memerangi mereka, membinasakan mereka. Anna yufakun, macam mana mereka tu boleh berpaling tadah daripada kebenaran, macam mana mereka tu boleh meninggalkan keimanan, sedangkan keimanan itulah akan memberikan keselamatan kepada mereka. Maknanya mereka, macam mana mereka tu boleh hidup dalam keadaan berpura-pura, sedangkan kalau mereka hidup tu dengan jujur, maka banyak sekali lah faedah-faedah yang mereka akan dapat. Jadi Allah SWT memperingatkan kepada orang beriman supaya berwaspada dengan mereka, dan mereka tu diberi amaran oleh Allah SWT. Allah SWT akan perangi mereka. Anna yufakun, itu celaan kepada mereka. Maknanya tak sepatutnya mereka terus dalam keadaan demikian, dalam keadaan berpura-pura. Kenapa? Kerana itu bercanggah dengan fitrah. Sebab berbohong ni benda ia bercanggah dengan fitrah. Sebab apa? Sebab bila seorang tu cuba berbohong untuk menutup kebohongan mereka ni, mereka akan cipta pembohongan lain. Jadi pembohongan demi pembohongan. Jadi kadang-kadang tak ada dua lekok pecah dah. Tapi hukum mana pun dia akan sentiasa berfikir untuk berdusta, dan dia tidak akan tenang. Sebab apa? Sebab berbohong itu bercanggah dengan fitrah. Sebab itulah Allah Ta'ala kata anna yufakun, macam mana mereka tu boleh tewin, terpaling, terpisah, menjadi jauh daripada jalan kebenaran. Itu tidak lain adalah kerana mereka ni mempunyai kepentingan.
Sebab orang-orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ada kepentingan mereka nanti tunggu saat Nabi ni lemah untuk mereka perangi usir Nabi. Sedangkan Nabi ni Allah Ta'ala kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Masa depan engkau tu lebih gemilang daripada masa lepas. Mana janji daripada Allah SWT, Nabi ni makin lama makin kukuh Nabi berada di Madinah, di tanah Arab. Jadi orang munafik orang tunggu nak mengambil kesempatan nak nanti Nabi lemah ni, tidak akan ada waktu tu. Sebab apa? Sebab janji dari Allah SWT, masa depan Nabi ni akan gemilang lebih daripada masa akan datang. Kemudian dalam ayat yang kelima ni nanti kita akan baca, ada nasihat diberikan kepada mereka supaya mereka ni minta maaf dengan Nabi. Supaya mereka ni dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, tapi mereka mengambil buat tak tahu, buat dono je. Mereka tidak mahu membaiki diri mereka. Walaupun ada dah nasihat daripada orang lain, kamu pergi minta maaf dengan Nabi. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan. Jadi mereka ni menunjukkan kesombongan mereka. Itu insya-Allah kita akan tengok pada minggu akan datang apa yang baik dari Allah SWT. Salah dan silap itu daripada kelemahan diri hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.